Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 1 Jun 2023 bersamaan dengan 12 Zulqa'dah 1444, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-A'la, surah yang ke-87, juzuk yang ke-30. Ini adalah merupakan siri yang ketiga dan terakhir bagi surah ini. Surah yang ujung-ujung ni makin pendek. Kita insya-Allah akan teruskan sampai khatam tafsir Al-Muharrar sampai ke akhir surah An-Nas. Ayat yang kita akan baca ini, para jemaah sekalian, ayat 16, 17, 18, 19. Tamatlah surah. Perbincangannya tentang apa? Tentang dua sifat manusia atas dunia ni, dua kumpulan manusia. Kumpulan yang tu'sirunal hayatad dunya, kumpulan yang melebihkan hidup dunia, mencintai dunia, lupa akhirat. Na'udzubillah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut kepada kita, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ada yang pilih akhirat, dunia ini hanyalah jambatan menuju ke akhirat. InsyaAllah, Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, jadikan kami orang itu. Dunia ini tempat kita mencari bekal sebanyak mungkin, mengambil bekalan yang baik-baik untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Kemudian Allah nyatakan beberapa petikan daripada kitab yang terdahulu. Mana dalam kitab Taurat dulu, dalam kitab Suhuf Nabi Ibrahim dulu, sudah ada galakkan supaya bersifat zuhud ini, sudah ada. Sifat tidak mencintai dunia ni Allah Ta'ala sebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, dan diteruskan dibawa ke dalam kitab kita sekarang supaya semua kita selamat di dunia dan aman di akhirat biiznillahi azza wa jalla. Para pelajar yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 1381. Mari kita baca ayat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi as-suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Balik semula kepada tafsir. Ayat 16, bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian. Apa dia yang demikian? Rujuk balik kepada ayat
14, 15 Allah bagi galakkan panggilan peringatan, qad aflaha man tazakka, bahagialah orang yang membersihkan jiwanya daripada kotoran maksiat, kotoran syirik, bersihkan dirinya daripada sebarang kotoran untuk melakukan ibadat at-taharah, wa dzakara isma rabbih fasalla, lidahnya sentiasa menyebut nama Allah dan mengerjakan solat dengan khusyuk. Tiba-tiba datang ayat 16, bal tu'thirun. Allah kata ramai yang tak ikut arahan itu. Arahan apa? Arahan supaya bersihkan jiwa daripada najis barasinul najis syirik, dan juga daripada kotoran maksiat yang cukup berbahaya, lebih-lebih lagi najis syirik, kerana orangnya tak akan keluar daripada neraka. Na'udzubillah. Maksiat pun bahaya, tapi ada peluang setelah dibakar, setelah diselesaikan masalah, mereka akan ditarik keluar dari neraka, bawa ke syurga selepas itu. Maka Allah kata, bal tu'sirun, bahkan kamu mengutamakan kehidupan dunia ini. Dalam tafsir kata, walakinnakum la taqumuna bizzikri wa ada'is salat, kamu tidak berzikir, kamu tidak salat, li'annakum tuqaddimuna mata'al hayatid dunya ala thawabil akhirah, karena kamu mengutamakan, melebihkan mata benda dunia ini mengatasi mencari pahala akhirat. Fatanshagiluna bi umuri dunyakum an umuri dinikum, maka kamu sibuk mencari dunia di atas harga akhirat. Rugilah kita. Habis tak boleh ke saya ambil dunia ni? Kita kata bukan tak boleh, tapi ada cara yang tersendiri kita ambil dunia ini untuk berbekal ke akhirat, baru betul. Qala Syekh Ibnu Atiyah rahimahullah, akhbara ta'ala an-nas anhum yu'siruna al-hayat ad-dunya. Ibnu Atiyah kata, Allah cerita kepada kita dalam ayat 16 ini bahawa ada di kalangan manusia yang mengutamakan, yang mengejar, yang melebihkan kehidupan dunia. Fal kafiru yu'siruha isar kufrin, orang kafir dengan kekufuran, dengan syirik dia, yara alla akhirah, dia kata tak ada akhirat. Bagi orang kafir, no akhirat, tidak ada. Bila tak ada akhirat, dia boleh buat apa yang dia nak lah. Dia panggil ISA, akta ISA, ikut suka aku, nak buat apa? Kau jangan larang, engkau jangan sekat. Undang-undang dunia rempuh, apa susah? Rasuah dicampak sana sini. Kata orang, beli jiwa, beli segala-galanya dengan duit. Walaupun kita kata bukan duit segala-galanya, tapi mereka telah menggunakan kedudukan itu untuk kepentingan diri, kepentingan dunianya. Wal mu'minu yu'siruha ithara maksiatin, orang yang sudah beriman pula terjebak juga dengan maksiat, mengikut hawa nafsu. Illa man asamallah, kecuali orang yang telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang kita ajar, yang selalu ana baca untuk Allah Ta'ala pelihara kita daripada dosa, dulu kita dah tulis sekali, coba kata, Allahumma i'simni minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharakan kami daripada sebarang fitnah, fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah apa saja. Kita ingat-ingat fitnah ni orang kena kita ya. Fitnah yang besar, kita kena pada diri kita sendiri. Itu berat. Tanda pelajar. Fitnah yang besar,
Zalimun li nafsihi, orang itu menzalimi dirinya sendiri. Yang paling besar sekali apa? Syirik pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dosa tidak diampunkan. Tapi kalau dia zalim diri dia sendiri dengan melakukan maksiat, tapi aslul iman ada, insya-Allah dia masih lagi ada ruang untuk dibakar, dibersihkan dalam neraka, kemudian dikeluar. Tapi kalau tak ada iman, syirik semata-mata, maka orang ni khalidina fiha abada, kekalah dia dalam neraka, tak keluar-keluar. Wal iazubillah, kita minta berlindung Allah daripada sebarang bentuk dosa dan maksiat. Maknanya dua-dua kumpulan. Ayat ini ditafsir dengan surah Ali Imran. Tanda baca surah Ali Imran ayat 14. Surah Ali Imran ayat 14. Qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah sebut dah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, telah dipasang dalam jiwa manusia ni suka kepada syahwat. Benda-benda yang gembira, benda-benda yang nafsu nak, kita pun turut sama. Sudah. Suka kepada perempuan, anak-anak, harta benda, hayawan, kenderaan, comel-comel, kebun, ladang, ternakan, semua kita. Benda-benda dunia, suka kita. Tapi kenapa Tuhan kata macam ni? Allah sebut zalika mata'ul hayatid dunya, tapi wallahu inda husnul thawab, husnul ma'ab. Maknanya kalau kamu nak, kamu gunakan benda tadi untuk kepentingan akhirat, tak salah. Harta kita banyak, kita infak. Kedudukan kita pangkat, kita guna untuk bantu orang, boleh je. Kita kata dunia ini atas kita, kita nak guna untuk berbekal, menjadi dia akan jadi bekalan, bekal ke akhirat. Kita guna untuk berfoya-foya, senang-senang atas dunianya, itulah dunia awak. Na'udzubillahi minal khudlan. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada ditinggalkan oleh Allah, terkapai-kapai, tanpa panduan, tanpa taufik, tanpa hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, ayat yang ke-17. Wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dalam tafsir kata wa thawabullah fil akhirati afdal wa adwam lakum min mata'id dunya. Pahala akhirat yang Allah janjikan itu lebih baik, lebih kekal daripada kamu memiliki harta benda dunia dan kelazatannya yang sedikit, yang hilang sekejap, sekelip mata je hilang. Allahu akbar. Fa na'imul jannati kamilun la naqsa fi. Nikmat syurga sempurna, tidak ada kekurangan. Wa abadiyun la yantahi. Berkekalan yang tidak akan tamat tempoh. Pilihlah yang baik-baik. Kenapa kita mau cari yang fana, mencari yang rusak? Cari yang kekal. Allahu akbar. Untuk meringkaskan masa, saya bagi nombor ayat je. Ayat ini ditafsir juga dengan ayat surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat 60 dan suratul Ghafir ayat 39. Surah Ghafir ataupun surah Mukmin. Ya, ada surah yang ada dua nama. Ada tiga nama. Ingat, suratul Ghafir atau surah Mukmin. Dalam hadis yang nombor ayat tu tanda, kemudian catatkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, wallahi
mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara bis sabab fil yammi falyanzur bima tarja. Nabi bersumpah demi Allah, bandingan dunia ini dengan akhirat sepertilah seorang itu ambil jari dia ni, jadi telunjuk dia ni, pergi celup dalam laut. Celup dalam laut, angkat. Mu tengok apa yang kamu dapat ambil daripada apa yang kita nak. Itulah dipanggil nikmat dunia sekejap. Nikmat akhirat itu macam lautan yang tidak bertepi. Kata orang, laut yang tidak berpantai. Luas, banyak. Hadis ini rawahu Muslim. Kerana itu ahli motivasi. Dia kata kita ni, tajuk dia nikmat hanya sejengkal. Sedap juga ni bahasa ni. Apa dia nikmat hanya sejengkal? Orang yang tak jaga mulut dia, tak jaga lidah dia lebih kurang sejengkal panjang. Kalau ambil daripada bawah sampai keluar, jengkal panjang. Tapi bercakap kata orang, oi sedap. Ini sekarang ni bahasa dia panggil react apa benda ni. Kita tengah ceramah penuh majlis, anak murid tanya soalan, apa pandangnya gini kepada Tok Syekh? Kau kata orang selalu. Bodoh orang tu, bodoh orang ni. Sedap cakap, nikmat hanya sejengkal. Ataupun makanan yang haram masuk dalam mulut melalui lidah kita. Lidah sedaplah rasa dengan pedahnya, dengan tu. Yang haram, sejengkal. Satu lagi nikmat faraj, kemaluan, pun lebih kurang itulah. Mana itu ibarat kata nikmat hanya sejengkal, melepaskan nafsu di tempat yang haram 5 minit 10 minit, tapi kesan dalam neraka yang berpanjangan, wal iyazbillah. Kita ambillah motivasi, nikmat hanya sejengkal, seronoknya sekejap, azabnya berpanjangan. Nauzubillah. Allahu akbar. Tengok Nabi buat analogi bandingan, celup jari dalam laut, angkat, hak basah hujung jari, itulah nama dia dunia. Hak basah hujung jari itu nama dia dunia, yang kita duduk cari, duduk kejar. Orang Kelantan kata bekerja syukur sembah, duduk cari dunia ni. Kalau kita lupa akhirat, maka kita rugi. Tetapi kalau kita pandai, semua dunia itu menjadi akhirat, pahala. Alhamdulillah. Kerana para ulama mengatakan dia membezakan di antara adat dengan ibadat itu doa niat. Tanda pelajar. Yang membezakan di antara adat dengan ibadat, niat. Yang membezakan di antara sesama ibadat juga niat. Sebelum solat subuh tadi, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, solat ke tak solat 2 rakaat sunat fajar? Solat? Apa beza? 2 rakaat sunat fajar, 2 rakaat fajar. Beza dia niat. Hak ni aku solat sunat fajar. Bila orang qamat, Allahu akbar, aku solat fajar. Niat membezakan. Hari ni kita nak makan nasi. Orang tanya, kenapa makan? Nak mentah ke darah. Nak suruh kuat. Boleh mentah ke darah. Esok kita makan nasi. Orang tanya, kenapa makan? Alhamdulillah, nak menguatkan tenaga, himpun daya, nak beribadat, nak pergi kerja cari rezeki yang halal, nak lawan orang-orang yang menentang Islam. Makan nasi berpahala. Yang membezakan antara adat dengan ibadat, niat. Jadi kita sentiasa niat dalam hati kita nak gunakan dunia ini untuk akhirat. Alhamdulillah. Tak payahlah pula nak makan nasi kat nawai itu makan nasi. Tak lah gitu. Itu orang tak betul jalan nama dia. Dia kata dia panggil semua benda. Dalam kitab penawar bagi hati Syekh Abdul Qadir itu, yang anak tengok dalam yang anak saya syarah sikit tu. Dia kata semua anggota kita ni untuk akhirat, untuk dunia. Dua-dua ada pakai. Orang yang cerdik dia akan gunakan untuk akhirat. Kegunaan dia di dunia tapi berpahala akhirat. Itu biarlah kita jadi orang cerdik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Boleh ke tak boleh? Pandai dah?
Nak menggunakan dunia untuk akhirat dah pandai? Alhamdulillah. Kalau tak pandai, kita ulang lagi sekali. Jadi para jemaah sekalian, kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ilmu. Kita pula suka belajar, suka mengaji. Macam-macam orang. Allah Ta'ala bagi rezeki bermacam-macam. Ada orang Allah Ta'ala bagi rezeki dia belajar sepanjang hayat, ngaji, tak boleh nak mengajar orang. Ada. Anak kenal orang tua-tua duduk di pondok sampai 20, 40 tahun duduk pondok. Pondok kita ni di asas, dia mari duduk sini, beranak pinak sini, berpuluh anak. Tapi kalau nak suruh dia mengajar, sebuah kitab pun tak boleh. Bila kita tanya buah-buah dia, dia kata, saya ni Allah rezeki, boleh mengaji, tak boleh mengajar. Ada orang belajar tak lama, boleh naik taraf guru jadi mengajar. Ada orang tak mengaji mana, tapi jadi pengajar. Ni mengapu ni. Tak mengaji banyak, gilah dengar. Sekali dua untuk guru mengajar, kilik sebutir kitab, lepas tu duduk jajar segala tempat. Kononnya dialah murid tuan guru, dialah pemegang taruh di kawasan ni. Orang lain mari kacau kena. Ada juga manusia lah gitu. Yang penting bagi kita para jemaah, jagalah diri masing-masing. Sebab kita dalam istilah yang diguna baru ni Covid, kita jaga kita, mana di akhirat esok tak ada siapa tolong kita kecuali kita dengan amalan kita, kita dengan niat kita, kita dengan kesungguhan yang kita buat. Itulah kata orang, di mana benih ditabur, apa benih yang ditabur, begitulah hasil yang dituai. Kita tabur benih ke apa? Tabur kebajikan, kita akan terima di akhirat juga yang baik. Kata-kata motivasi zaman kita hari ni, dia kata apa? Suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, kitalah penulisnya. Macam-macam lah istilah yang digunakan oleh ahli-ahli bahasa. Matlamaknya nak menyedarkan kita bahawa kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat di dunia ini. Nas'alullaha al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah Ta'ala bagi kepada kita kemaafannya dan afiatnya. Dua benda kita kena minta. Ini dalam doa yang kita baca pagi-pagi. Tuan-tuan jangan lupa doa ni. Jangan lupa. Kalau terlupa pun kena baca juga. Muka surat 21, bacaan yang ke-20. Ingat muka surat 21 baca 20. Doa yang sangat menarik. Ini pelajaran bila kita baca doa dalam kuliah ni, lepas tu dia minta nak doa saya ni, dalam buku ni ada. Kita dah bagi PDF lah banyak kali dah. Yang belum dapat lagi boleh minta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita baca tu kita menjiwa, ya Allah, aku minta kemaafanmu ya Allah. Allah maaflah kita. Allah hapunkan kesalahan kita. Allah hilangkan segala rekod-rekod kesalahan kita. Wal afiyah, dan kita minta kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Apa lagi yang kita nak minta? Bila sejahtera dunia, amanlah di akhirat. Kata orang, tidak akan berkumpul dua ketakutan bagi seorang hamba. Takut atas dunia, takut pula di akhirat. Tidak. Dan juga tidak berkumpul dua kegembiraan seorang hamba. Atas dunia ni happy, langgar semua SOP syariat. Nak tunggu di akhirat dia happy? La. Baiklah. Kita pergi kepada ayat 18. Inna hadza la fi suhufil ula. Sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Maknanya ay annama akhbara Allah Ta'ala fi bihi qawli. Tengok ni, bermula daripada ayat, tanda pelajar. Bermula daripada ayat 14. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. 4 ayat ini mazkurun fi suhufil madiyah, sudah ada dalam kitab-kitab orang terdahulu. Ada dalam kitab Taurat, ada juga dalam Injil, dan fi suhufi Ibrahim wa Musa.
iaitulah kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihima wa ala nabiyyina salatu wassalam. Mana dipanggil catatan dalam kitab dulu dibawa ke dalam kitab kita, dan Allah maklumkan sudah ada dalam kitab kamu ini, kata-kata ini sudah ada dalam kitab yang terdahulu. Menarik. Ini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada ajaran kita ini min miskatin wahidah. Min miskatin wahidah, daripada sumber yang sama. Semua kitab itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, turunnya dari langit. Turunnya dari langit. Allahu Akbar. Ada juga sebahagian ulama kata inna haza ini alladhi zukira fi hadhihi surati ay fi surah kullaha, dalam semua surah. Sabbih isma rabbikal a'la tu sampai kepada ayat mana? Ayat 17 itu telah tersebut dalam kitab yang terdahulu. Ini pandangan yang kedua lah. Pandangan yang kedua, ada kata pandangan yang pertama itu ayat 14 itu sampai ayat 17. Kata Syekh Al-Biqai, analisa dia kata inna hadza, ini mana? Al-wa'zal azim, nasihat untuk bertasbih yang disebut dalam surah ini, dan orang yang terkesan dengan tasbih, yang telah membersihkan dirinya dengan melakukan zikir, melakukan salat, menjauhkan diri daripada godaan dunia, berhadap dirinya kepada akhirat, la annahu jami'un likulli khair, semua perbuatan ini mengumpulkan segala kebaikan, wa huwa sabitun fi kulli syari'atin, semua syariat Nabi dulu sudah ada satu ajaran ini sama berlaku. Jangan tergoda dengan dunia, tumpukan ke akhirat. Li'annahu al-maqsudu bil hukmi, karena itulah yang dikatakan ayat itu tetap tidak dimansuhkan. Sebab apa? Sebab semua umat-umat dulu telah diberi peringatan, telah diberi arahan supaya jangan lari daripada landasan yang besar, iaitulah beriman, beribadat dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, jauhkan diri daripada godaan dunia yang cukup menawan. Dunia ni menawan, kita juga akan terperangkap dengan tawanan dia kalau kita tidak peka, kita tidak sedar. Kalau kita leka dan lara, terperangkaplah kita dengan dunia. Lamma kana dzalika aman, Allah Taala kata fi suhufil ula, itu maknanya semua kitab dulu. Kemudian disebut khas suhufi Ibrahim wa Musa, iaitulah suhuf Ibrahim dan Musa. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, allazaini huma asyraful mursalin siwan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dengan Musa ni di antara nabi yang terafdal selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan nama ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul ada 5: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebut ada kitabnya siapa? Ibrahim ada suhuf, Musa ada Taurah, Isa ada Injil, Nabi Muhammad ada Quran. Nuh tidak disebut. Wallahu alam. Kita sebut apa yang disebut oleh Allah, sebab ini adalah benda gaib. Maka cuma katanya suhuf, lembaran kitab-kitab diturunkan dari langit itu banyak. Yang disebut namanya, beberapa nama yang disebut itu: Taurat, Injil, Zabur, Quran, suhuf. Wallahu alam. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita secara ringkas-ringkas. Sekarang kita berpindah kepada al-fawaid. Mari kita cari apa? Cari faedah. Faedah yang pertama,
bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka lupa nak bersih diri, lupa berbekal ke akhirat. Sebab apa? Sebab mereka terlalu mengejar dunia, Maka ayat ini menyatakan sebab kenapa orang tak ambil tazkiyatun nafsi, tak bersihkan jiwa. Kenapa orang tak banyak sebut nama Allah? Kenapa orang tak solat dengan khusyuk? Lish? Sebab dianya itharuhumul hayatad dunya, kerana mereka melebihkan kehidupan dunia. Orang ni lupa akhirat. Siapa dia lebih dunia, dia lupa akhirat. Na'udzubillah. Maka ayat ini sekali lagi, a'lam anna lil mu'minin hazzan min hadhil mau'izah. Ayat ini menjadi pengajaran, iktibar kepada orang yang beriman. Orang beriman, dia jadikan ayat ini sebagai apa? Sebagai pengajaran iktibar sepanjang zaman. Maka kita jangan cuai, jangan abai, jangan lebihkan satu dengan yang lain. Tak. Mana kita kena ikut jalan yang betul. Dunia ini kita ambil, tapi untuk kegunaan akhirat. Baru betul kita. Kalau kita ambil dunia untuk dunia, maka binasalah kita. Orang yang nak gila dunia, dia tak peduli halal haram. Halal ke haram ke dia tak peduli. Jahat ke baik pun dia langgar semua. Itu dia panggil gila dunia. Tetapi orang yang cerdik mengambil dunia sebagai bekalan. Di awal muqaddimah kitab Riyadhus Salihin, pelajar-pelajar ustaz yang ada kitab Riyadhus Salihin, buka di awal kitab, Imam Nawawi sebut bait syair yang menarik. Dia sebut 2-3 bait syair, rangkap syair yang menarik tentang kelebihan kedudukan dunia ini. Cari cantik kita. Lama tersebut tak mari. Baik. Maknanya yang kita naknya, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77, Allah kata apa? Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Mencarilah apa yang Allah anugerahkan kepada kamu, sifat suka mencari bekalan untuk akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya, mu jangan lupa bahagianmu di dunia. Mana kalau rezeki dunia kita luas, ambil yang halal, jauhi yang haram, tinggalkan yang syubhat. Bila dia dapat dunia di tangan, jangan campak ke dalam hati. Jangan campak ke dalam hati, sebab dunia ni biar di tangan. Itulah kata-kata hikmat. Dunia kalau di tangan, kita selamat. Maknanya kita menguasai dunia. Tapi kalau dunia sudah masuk dalam hati, kita bahaya, sebab kita akan ikut dunia. Diibaratkan seperti bahtera kapal yang duduk atas air, selamat, sebab memang tempat kapal atas air. Tapi kalau air masuk atas kapal, tenggelam. Syair yang saya nak sebut tadi, mari dah. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Allah Nawawi sebut, inna lillahi ibadan futana, ada hamba-hamba Allah Ta'ala yang cerdik, talaqud dunya wa khaful fitana, mereka menceraikan, meninggalkan dunia kerana takut dengan godaan terfitnah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dunia hanya di jari, bukan dunia di dalam hati. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Faedah yang kedua, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Anna amal al-akhirah la yasih an yakuna wasilatan li amal ad-dunya. Ingat tanda baik. Amalan untuk akhirat jangan dijadikan tunggangan untuk mendapat habuan dunia. Tak. Ini yang dikatakan oleh penulis-penulis Facebook ni, dia kata penunggang agama, menunggang agama. Jangan tunggang agama untuk dunia. La.
Fa inna amalal akhirati asyrafu wa a'la. Amalan untuk akhirat, bekalan untuk akhirat lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya daripada kita jadikan alat untuk mengejar dunia. Jangan. Sebab dunia rendah, dunia ini hina, akhirat itu mulia. Kenapa kita nak guna hak mulia untuk dijadikan tunggangan yang hina? Jangan. Kerana itulah sekarang ni penggunaan menunggang agama kena guna tempat yang betul, bukan tempat yang salah. Penunggang agama, mana kita guna agama untuk dunia. Hari ni kita tengok ramai pemuda-pemuda pendakwah-pendakwah yang baru-baru ni kaya raya. Kaya. Mula sebelum dia jadi selebriti taklah payah sangat dah. Bila saya dah jadi selebriti ni, orang ajak kat surau apa tanya lalu berapa bayar. Itu dia panggil menunggang kedudukan agama untuk nak raih dunia. Jangan tunggang. Mentang-mentang kalau orang percaya kita ustaz, kita jual air jampi kita sampai RM20 sebotol, pada air mineral tu harga 50-60 sen ya. Sebab kita dah tiup habis. Itu dipanggil tunggang agama. Mewah kehidupan. Tapi kalau bagi dia bercakap menangis orang. Sebab dia pandai bercakap, mengeluarkan kata-kata zuhud. Kata-kata zuhud. Tapi kehidupan mewah kita kata ni. Tadi kata la tansa nasibaka. Kita kalau jalan betul, melalui jalan perniagaan, melalui jalan industri, silakan. Tapi kalau jalan duk main jual air jampi je, kan? Orang percaya kepada kita. Pasal itulah ana tidak galakkan sangat-sangatlah, tak suka ustaz-ustaz yang sudah jadi selebriti menjadi ejen kepada jualan produk-produk kesihatan ke, produk-produk gapo jual, dah jadi masalah. Kita ustaz habiskan masa untuk kempen masyarakat supaya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan habis masa, habis tenaga duk kempen jual kopi tu, jual ubat ni, jual ni. Allahu akbar. Kita kata rendahnya martabat agama ditunggang untuk kepentingan dunia. Salah ke? Kita kata tak salah. Jual beli tidak salah. Tapi kadang-kadang oleh kerana testimoni si pendakwah inilah melariskan benda tu. Kalau orang beli tak rasa apa pun, tak ada. Dia yang lebih-lebih. Ni ada orang mari jual kopi kat saya. Dia kata, ustaz saya mari tadi daripada KL, bawa kereta seorang, mengantuk berhenti tengah jalan, bancuh kopi ni, direct terus sampai sini. Ni lepas jumpa nak balik terus KL, cawan lagi kopi. Kita kata subhanallah, kopilah segala-galanya. Mai kopi segala-galanya. Allahu akbar. Para pendakwah muliakan diri, kempen masyarakat untuk beramal dengan sunnah, bukan menghabiskan masa duk kempen barang-barang. Peniaga-peniaga yang bagi kepada kita samah seria, kata orang Kelantan, bagi sikit-sikit tapi lebih-lebih kempen, lebih-lebih lagi duk kempen barang-barang keluaran produk orang kafir lagi teruk. Kita ni ada dua produk, yang ni ada buatan Muslim, yang ni buatan orang kafir. Kenapa nak kempen yang kafir? Sebab saya masuk MLM syarikat ni, cari syarikat yang lebih baik. Allahul musta'an. Kita kata Allah Ta'ala lah selamatkan kita di dunia dan amankan kita di akhirat. Jangan salah guna untuk perkara akhirat untuk dunia. Dia kata apa ni? Amal al-akhirah la tasih an yakuna wasilatan li amali dunya, fa inna amal al-akhirah asyrafa wa a'la min an yakuna wasilatan li amali dunya alladhi huwa adna. Allah Ta'ala sebut sini, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun. Jangan salah faham, saya tidaklah larang berniaga, tapi menyalahgunakan kedudukan untuk produk-produk yang tak ada pun klinikal, secara orang main kajian saintifik pun tak ada, tapi kita lebih-lebih jual. Kita kata inilah yang dikatakan penunggang agama. Bahaya. Kita berpindah kepada faedah yang ketiga, ayat yang sama, bal tu'sinul hayatad dunya wal akhiratu khairu wabqa. Dia kata ayat ini memberi pujian kepada orang yang bersifat az-zuhd fid dunya. Zuhud di dunia,
dan mencela orang yang terlalu mengejar dunia. Cuma saya nak perbetulkan sikit makna zuhud. Makna zuhud tu apa? Kadang-kadang orang ni dia salah guna. Dia pakai baju serebeh, tak gosok. Misal berseronyih kalau makan durian tu pakai sakut situ. Naik kereta pula tak basuh. Orang tanya kenapa ni Pak Ustaz? Zuhud. Zuhud bahasa malah ni. Bukan zuhud. Nabi kita orang yang paling zuhud atas dunia, tapi penampilan dia segak, rambut dia bersikap comel, baju dia bersih. Tak semesti bersih tu maknanya baju baru lah. Baju boleh, kita orang miskin, baju kita kain biasa-biasa tapi bersih. Yang dia panggil darawish ni, dia panggil darawish, Arab panggil pokok darawish ni, duduk serebeh ni, mengaku jadi wali ni. Oh ni wali ni. Sekarang ni ada timbul satu fenomena, dia panggil wali majzub. Wali apa ni? Wali majzub ni, bahasa jenis serebeh ni. Tak pakai baju, kain, kilah kain ni, siapa nampak pohon, usul naik tak atas mimbar, cucu rokok bui. Ni wali besar, habis pakai duduk cium kaki, cium tangan. Apa dia wali ni? Bukan wali wala. Ini salah faham kita, salah guna istilah yang digunakan salah. Baik-baik. Jadi naknya dalam ayat ini kata di ulama tadabbur, tanda ni pelajar, ini panjang sikit, kita ambil perhatian. Dia kata isadud dunia alal akhirah. Apa dia ke simptom anda? Simptom kesan daripada mengutamakan dunia dengan kelebihkan akhirat, meninggalkan akhirat kerana dunia. Satu, imma min fasadin fil iman. Sama ada kerusakan dalam iman. Iman dia lemah, dia kejar dunia, halal haram tak peduli. Satu. Sekarang ni macam-macam orang buat. Produk hak Islami ada. Benda-benda yang halal ada. Nak haram juga sebab pulangan dividen besar. Orang yang tak kuat iman, begitulah kira-kira dia. Yang kedua, wa imma min fasadin fil aqli, ataupun orang ni terencak akal. Na'udzubillah. Ini kata Ibn Qayyim. Wa ma aksara ma yakunu minhuma, ramai pendamba dunia daripada lemah iman ataupun akal dia tak betul. Na'udzubillah. Allahu akbar. Kerana itulah Nabi SAW dan para sahabat telah mencampakkan dunia di belakang, bukan dunia duduk di depan mata dia. Jadi kita kena ingat, Nabi SAW telah diberi gedung, kunci gedung dunia diberi pada Nabi SAW. Nabi kita tak ambil. Allahu akbar. Nabi buat satu bandingan, analogi. Nabi kata, mali walid dunia, apalah aku dengan dunia, wama ana wad dunia, apalah kedudukan aku dan dunia. Innama masali wa masalud dunya karakibi zillin tahta syajaratin summa raha wa tarakaha. Allahu akbar. Bandingan kita dengan dunia, kata Nabi SAW, seperti rakib penunggang kenderaan. Bila dah panas, berhenti di bawah bayang teduh, berehat seketika, kemudian terus pergi. Begitulah kita atas dunia. Kerja kita pagi petang siang malam, pagi petang siang malam, dapatlah orang panggil secebis ke dunia, rehatlah kita. Depan tangga tu penuh dengan kereta besar-besar belakang, dan dia dalam akaun pula, Allahu akbar, banyak dia punya akaun biasa ada, akaun gold ada, akaun berapa benda nak sebut pun tak kerti dah kita ni, banyak dah akaun. Tengah top, semua orang bercakap hal dia, Facebook cakap hal dia, TikTok cakap hal dia, tiba-tiba pada besok pagi anak dia memaklumkan bahawa arwah abah telah meninggal pukul 3.45 pagi tadi. Mali walid dunia. Apa faedah kita dunia? Kita kumpul, tak infak, tak sedekah, mari melalui sumber yang haram. Sekarang ni harta telah menjadi milik orang, kita berdepan dengan malaikat dalam kubur keseorangan. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah selamatkan kita, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Yang keempat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Tanda ni pelajar, isyaratun ila targhib fil akhirati wa fi thawabillahi azza wa jalla. Ayat ini menjadi isyarat
galakkan kita mencari pahala akhirat, utamakan akhirat, carilah pahala sebanyak mungkin. Sebab apa? Sebab akhirat itu lebih baik daripada dunia. Fi kulli wasfin matlub, dalam semua sifat akhirat lebih baik. Wa abqa, dan lebih kekal daripada apa yang ada di atas dunia ni. Sementara kata orang kita dengan dunia, tadi hadis tadi saya tak sebut ke, mali walid dunia, hadis ini riwayat At-Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmadu wal lafzu lahu min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa hadis ini sahih, telah ditasihkan oleh ramai para muhakkik. Alhamdulillah. Maksudnya kita dengan dunia, Nabi kata seperti penunggang berehat di bawah bayang, berteduh di bawah bayang. Kita pula kata kita dengan dunia sama ada kita ni meninggalkan dunia atau dunia tinggal kita. Dua tu ya. Maksudnya kalau dia rusak, kita tinggal dia. Tapi kalau kita mati, kita tinggal dunia. Allahu Akbar. Ataupun dunia rusak, dia tinggal kita. Ataupun kita mati, kita tinggal dunia. Nak duduk mana kita? Maka di situ akhirat itu abqa, kekal, wala yabi'. Ulama tafsir kata, mu jangan jual perkara yang kekal dengan perkara yang rusak. Fa hubbud dunya, mencintai dunia. Wa isaruha 'alal akhirati, mengutamakan, melebihkan dunia ke atas akhirat. Ra'su kulli khati'atin, kepala segala kerusakan atas dunia ni cinta dunia. Dalam asal kata hubbud dunya, mencintai dunia, jadi apa? Menjadi kepala bagi segala kesalahan kita ni kerana cinta dunia. Sebab apa mencuri? Kerana nak dunia. Kenapa tipu orang? Kerana nak dunia. Kenapa buat fitnah pada orang? Kerana dunia. Nak berebut dia panggil berebut kursi. Allah Akbar. Ni budak-budak TikTok ni, saya tak sebut nama di sini. Dia kaitkan nama saya kerana nak memburukkan ahli politik yang dia tak suka. Nama Abu Anas telah tular di media sosial. Kononnya kita ni macam-macam. Kita kata tak usah duk main politik lah, kita akan mati tak lama berapa hari lagi. Buatlah fitnah pada orang, happy atas dunia, dapat like banyak. Tapi mengingat, semua awak yang tulis itu bertanggungjawab di hadapan Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti. Masuk dalam kuburnya, malaikat tanya, berapa like dapat? Tunggulah di sana. Saya tak akan ulas, tak akan jawab. Sekadar fitnah main-main ahli-ahli politik, itu dia menjijikkan. Kalaulah kerana dunia kita hentam kawan, hentam orang Islam dengan sebab nak mencari kedudukan. Semuanya PRN, PRU. Kerana pilihan raya timbullah benda-benda fitnah sama-sama umat Islam, wal'iyazubillah. Baiklah, kita tutup perbincangan kita ni. Benda dunia untuk kecil, tak usah duk layan dia. Kita layan akhirat yang kita akan keseorangan dalam kubur, di mana kita, apa persiapan kita. Maka dalam ayat ini Allah kata apa? Inna hadza la fis suhufil ula. Cerita-cerita ni sama ada ayat 14 hingga 17 ini ataupun daripada awal surah, semuanya telah tercatat dalam suhuf yang awal. Di mana suhuf ini iaitu nassa ala anna hadza anna fil Quran, ayat ini menjadi nas bahawa dalam Quran ini sudah ada petikan yang sama daripada kitab yang terdahulu, sebab semuanya datang daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ayat ini ada lagi. Tulis pelajar. Dalam suratul Najmi, dalam surah An-Najmi ayat 36 sehingga ayat 40. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Am lam yunab. Mu tak tengok ke tak berita-berita yang datang daripada suhuf Nabi Musa? Musa ni ada Taurat, dia ada suhuf. Wa Ibrahim alladhi waffa. Dalam lembaran suhuf Ibrahim sudah ada apa dia? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak bergerak pada orang lain. Dosa kita tanggung. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Bagi manusia itu dosa hak dia usaha bertanggungjawab. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Segala yang kamu buat atas dunia ni, kamu akan diperlihatkan di akhirat esok, kamu akan dipersoalkan, akan dipertanggungjawabkan.
Nas'alullaha al-afwa wal afiyah. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita di dunia dan selamatkan kita di akhirat daripada terjebak dengan dunia di dunia, terjebak dengan segala maksiat yang menyebabkan kita akan kecewa, kita akan kerugian, kita akan dipertanggungjawabkan benda-benda yang tidak baik di akhirat nanti. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang mulia ini kami telah khatam surah Al-A'la. Kami sudah belajar mendengar nasihat bahawa dunia ini sementara. Ya Allah, masuklah dalam hati kami ini mencintai akhirat, tidak mencintai dunia. Dunia hanya menjadi tempat persiapan untuk kami ke akhirat. Ya Allah, masuklah ke dalam kami mencintai Allah, cintai Rasul, cinta Quran, cinta sunnah Nabi, memperbanyakkan amalan yang baik dan meninggalkan segala perbuatan mungkar dan maksiat. Ya Allah, matikan kami, hidup kami dalam iman, mati kami dengan husnil khatimah. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, tamatlah surah Al-A'la. InsyaAllah besok kita akan masuk surah Al-Ghashiyah dengan muqaddimahnya, dengan fadilatnya, dengan maqasidnya, dan kita akan ambil 7 ayat yang pertama dari awalnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.